crazy, crazy, crazy. 기다린 네가 건다 굴러갈릴 때 미약하다 쏘라 이 노래 속에 가득한 이 삶을 staring now. Darling, more get it, 건너봐 주워. You can dance at night. I know 일이 사실이라네. 난 너를 뺏기 나만의 남편아. 딱해도 이 나무 아킬라메 Make it through. Yeah, we're gonna run this down. 가득한 날 기뻐. 달리니 보자 너가 사세나. Run this down. 기록의 이 세계. Hurry up, hurry up. 음악이니 유고. 노래도 계속했는데 너무나 고독하고 가득한 너의 고독한 날 느껴봤어. 이만 second we run this down. 애가 또 hold you up. 시간이 되니까 미련이 너무 일고. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kamu semua. Okey, so hari ini kita akan teruskan topik kita yang seterusnya, iaitu topik akhir, iaitu 74 kesan penentangan masyarakat tempatan. Okey, so kita akan kepada pengenalan dulu. Okey, pengenalan. Okey, dalam penentangan masyarakat tempatan ni, dia ada bagi kesan kepada kedua-dua belah pihak, iaitu pihak British dan juga pihak masyarakat tempatan. Okey, so apa kesannya? Okey, kita akan tengok dengan lebih detail. Okey, kejap lagi. Okey, so topik ni dia simple je, dia basically bagi tahu impact ataupun kesan yang telah berlaku berdasarkan penentangan yang telah dilakukan oleh masyarakat tempatan. So kesannya adalah kepada dua-dua belah pihak. Alright. So kita tengok kepada kesan terhadap pentadbiran British yang pertama. Okey, ada 4 kesan kepada British dalam penentangan masyarakat tempatan. Okey, kita tengok yang pertama. Kerugian akibat peperangan. Okey, dalam penentangan masyarakat tempatan ni, okey, British dia melawan balik masyarakat tempatan ni. So dia apa yang berlaku? Dia alami kerugian daripada peperangan dengan masyarakat tempatan ni. Okey, so British rugi lebih kurang 100,000 pound sterling dalam perang Nanning. Okey, ketika menentang Dosai kat Nanning, British dah rugi 100,000 pound sterling. Okey, ketika menentang Dosai kat Nanning. Okey, dalam masa sama juga British juga alami kerugian dalam 7,000 pound sterling dalam perang dekat Pahang pula. Okey, so kat sini kita nampak dah. Okey, British alami sangat-sangat kerugian yang sangat besar. Okey, yang pertama kerugian sebanyak 100,000 pound sterling di perang Nanning. Yang kedua adalah 7,000 pound sterling dalam perang dekat Pahang. Alright. So yang kedua, kesan yang berlaku terhadap pentadbiran British adalah British berhati-hati dalam sistem pentadbiran. Okey, setelah berlakunya penentangan masyarakat tempatan ni, okey, British dah ambil langkah untuk berjaga-jaga atau berhati-hati dalam melakukan sistem pentadbiran. Okey, so apa yang diorang buat, British telah lantik residen yang berpengalaman, yang bijaksana, fasih berbahasa Melayu dan pandai ambil hati dan adat restoran tempatan. Okey, sebab apa British buat macam ni? Sebab British tak nak ulangi kesilapan yang sama di mana residen-residen sebelum ni dia bukan seorang yang fasih bahasa Melayu dan dia tak pandai ambil hati dan kenal adat restoran masyarakat tempatan yang menyebabkan berlakunya peperangan antara masyarakat tempatan dengan British. So, untuk elakkan benda tu berlaku, pihak British dia lantik residen yang berpengalaman, bijaksana, boleh cakap Melayu, lepas tu dia boleh pandai ambil hati masyarakat tempatan dan dia boleh ambil hati dan kenal adat restoran masyarakat tempatan. Okey. So, yang ketiga, kesannya adalah British rombak semula skim pendapatan pegawai. Okey, so setelah berlakunya peperangan ni, British dia start nak rombak semula skim penetapan pegawai. Okey, so British pegawai British di NNM ataupun negeri-negeri Melayu mesti tahu adat istiadat Melayu. Okey, so British dia rombak balik dengan melakukan atau dengan memastikan bahawa pegawai British dekat negeri-negeri Melayu ni kena tahu adat istiadat orang Melayu. Okey. So pada tahun 1905, okey, pihak British telah menubuhkan Kolej Melayu Kuala Kangsar. Okey, of course kat Kuala Kangsar kat Perak. Okey. Sebab apa ditubuhkan? Ditubuhkan supaya untuk memberi peluang kepada aristokrat Melayu untuk sertai perkhidmatan awam tanah Melayu. Okey, kolej itu dibuat untuk bagi peluang kepada aristokrat Melayu ataupun orang Melayu untuk sertai perkhidmatan awam dekat tanah Melayu. Okey, selain itu British juga telah tubuhkan perkhidmatan tadbir Melayu. Okey, di mana dia nak melibatkan orang Melayu dalam perkhidmatan untuk mentadbir orang Melayu. Okey, dan yang terakhir, kesan terhadap pentadbiran British adalah pemantapan kuasa barat.
Okey, so bila berlakunya peperangan ataupun penentangan antara masyarakat tempatan dengan British ni, okey, British decide nak kukuhkan kuasa diorang ataupun kuasa barat dekat tanah Melayu ni. So apa yang diorang buat? Okey, British dia kuasai seluruh negeri Melayu. So bila berlaku je penentangan ni, British decide nak kuatkan lagi diorang punya pengaruh, diorang kuasai semua negeri dekat tanah Melayu ni. Okey, seperti kita tengok dekat Sarawak, dinasti Book berjaya luaskan pengaruh dan wilayahnya di Sarawak. Okey, dinasti Book yang dikuasai oleh Haji Spook dekat Sarawak ni dia berjaya luaskan wilayahnya sampai kat Sarawak. Dekat Sabah pula SPB dia berjaya kalahkan Mat Saleh dan dia kuasai Sabah. Alright. So yang seterusnya. Alright, kita tengok kesan terhadap masyarakat tempatan. Okey, so tengok kesan terhadap pemerintah dan pembesar tempatan yang pertama. Okey, apa yang berlaku kepada pemerintah dan pembesar tempatan? Okey, yang pertama adalah pembesar dan pemerintah tempatan ni dia hilang jawatan dan kedudukan. Okey, seperti Dor Said, Datuk Muhammad dan Syarif Masahur ni, diorang hilang jawatan dan kedudukan. Okey. So, yang seterusnya adalah hilang jua. Okey, ataupun meninggal. Okey, seperti Datuk Maharaja Lela, Rentap, Mat Salleh, Datuk Janggut yang mati ataupun mati ketika peperangan. Dan juga ada yang kena buang negeri seperti Sultan Abdullah, Raja Ismail, Ibrahim dan Haji Abdul Rahman Limbong. Okey, macam ada Abdul Rahman Limbong, dia kena buang dekat Mekah. So, ini adalah kesan yang berlaku kepada pemerintah dan pembesar tempatan bila diorang lawan dengan pihak British. Okey, ada yang hilang jawatan seperti Dor Said, dia hilang jawatan, Datuk Muhammad hilang jawatan, kedudukan dan cara masuk pun sama. Okey, hilang diorang punya nyawa, Datuk Majalela, Mat Salleh dan juga Tok Janggut. Okey, diorang mati ketika menentang pihak British. Okey, ataupun meninggal. Okey, dan seterusnya buang negeri macam Haji Abdul Rahman Limbong kena buang dekat Mekah. Okey, so seterusnya kesan terhadap masyarakat tempatan, kita tengok kesan yang berlaku kepada kedudukan raja dan pembesar Melayu, dia beri perhatian. Okey, so kedudukan raja dan pembesar Melayu ni dia beri perhatian macam mana? Okey, so British kenalkan Durbar. Okey, Durbar ni dia beri peluang kepada Sultan, Ahli Mesyuarat Negeri dan pembesar Melayu untuk suarakan pandangan berkaitan perkara yang melibatkan kepentingan bersama. Okey, so Durbar ni British perkenalkan sebagai salah satu sistem di mana dia bagi peluang untuk Sultan, Ahli Mesyuarat Negeri dan juga pembesar Melayu untuk suarakan pendapat dia orang berkaitan dengan benda-benda yang melibatkan kepentingan sesama sendiri. Okey. So kiranya ini macam untuk apa? Macam satu Duban ni macam satu pertubuhan lah untuk mendengar pendapat-pendapat daripada Sultan, Ahli Mesyuarat dan juga pembesar-pembesar Melayu ni untuk kepentingan bersama. Lepas tu, persidangan Majlis Mesyuarat Negeri di Tuburan, bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi persidangan dan menggunakan tulisan Jawi dalam urusan surat menyurat. So, bila persidangan Majlis Mesyuarat Negeri ni diadakan, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa rasmi persidangan dan tulisan Jawi digunakan dalam urusan surat menyurat. Okey, so kesan terakhir terhadap masyarakat tempatan ialah menjadi inspirasi kepada pejuang kemerdekaan tanah air. Okey, kita tengok keberanian pejuang-pejuang tempatan ni boleh jadikan inspirasi kepada pejuang bangsa. Okey. Sebab apa? Sebab perjuangan mereka ni bagi semangat kepada pejuang-pejuang lain untuk mencapai kemerdekaan. So kita kena hargai perjuangan tokoh-tokoh tempatan kita yang lalu dalam usaha untuk mendapat kemerdekaan. Alright. Okay, so yang seterusnya kita tengok. Alright, kesimpulannya. Okay, kita tengok sistem pentadbiran barat sebabkan penderitaan dan perhinaan dalam kalangan penduduk tempatan. Kekayaan tanah air dirampas British. Okay, sistem pentadbiran barat ni telah menyebabkan banyak keburukan. Biasanya penderitaan, perhinaan dalam kalangan penduduk tempatan dan juga dia telah merampas sumber kekayaan tanah air ataupun masyarakat tempatan. Kita dapat tengok penderitaan yang berlaku dekat negeri-negeri yang dikuasai oleh British dan juga sumber kekayaan negeri-negeri lain ni semua dikuasai oleh British. So memang sangat-sangat tak adil lah sistem pentadbiran British pada waktu tu. Okey, demi mengembalikan maruah bangsa dan kedaulatan negara, mereka menentang British menggunakan berbagai cara. Okey, tapi British ni dia gunakan pelbagai cara lain pula untuk mematahkan serangan pemimpin tempatan. So pemimpin tempatan ni tewas walaupun diorang menentang menggunakan macam-macam cara. Tapi kita tak boleh kalahkan British.
Okey, pejuang negara dijatuhkan hukuman mati. Ada yang dibuang negeri, di penjara, harta benda mereka dirampas dan juga kampung halaman mereka dibakar. Okey, ini adalah antara kesan-kesan yang berlaku dekat pejuang negara kita. Ada yang kena hukuman mati, dibuang negeri macam Haji Abdul Rahman Limbo, di penjara dan harta benda ataupun harta kekayaan mereka dirampas oleh pihak British. Tapi semangat juang mereka harus dijadikan inspirasi oleh generasi kini. Okey, so apa yang diorang telah perjuangkan kita harus ambil iktibar dan jadikan semangat untuk kita terus pupuk rasa kemerdekaan dalam diri kita. Okey, kita hargai diorang, kita respect diorang. Alright. So, itu saja untuk topik hari ini. Okey, so jangan lupa buat kerja yang saya akan hantar di grup WhatsApp nanti. Dan pastikan kamu semua hantar. Alright, so itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.